mungkin dari satu segi jugalah kan, awak punya tajuk tingkatan 4 ialah tajuk tingkatan 5 bagi pelajar yang batch sebelum ni. Memang susah, tapi cikgu nak awak ulang balik. Cikgu nak awak ulang balik, baca dan study balik tajuk-tajuk tingkatan 4 tu. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Kalau dulu tingkatan 4 memang lebih mudah lah sebab dia belajar banyak tentang tajuk-tajuk dia sel sampai dekat mitosis, meiosis, lepas tu dia belajar 2 sistem badan je. Lepas tu dia belajar tentang ekologi apa semua. Okey, awak kali ni banyak belajar tentang sistem badan kan. Okey, macam-macam sistem awak belajar. So dia jadi lebih susah lah daripada yang batch yang sebelum-sebelum ni. So yang itu pun cikgu akui jugalah. Tapi sebenarnya dia bagi satu ni pula pada awak. Awak ada masa nak ulang banyak dan awak ada masa nak tanya untuk awak tanya cikgu. Okey. Semacam yang batch-batch sebelum ni kan, kalau belajar tentang sistem limfa hari ni, minggu depan dah trial dah. Sudah tak ada masa dah. Faham tak? Okay, so kali ni cuba untuk cover balik. Kita ada 15 tajuk di tingkatan 4 tu. Okay, so yang ini tak adalah cikgu nak bincang semua jawapan. Sebab ada yang level-level pengetahuan je. Contohnya namakan komponen X, Y, Z ni. Kan? Pengetahuan. Jadi, slide tak nampak je. Apa yang tak nampak? Slide. Ya ke? Tadi kata dah nampak dah. Tadi nampak lah, mesti hitam balik. Pasal apa ni? Alamak. Semua pun macam tu? Cikgu, tak nampak. Maaf cikgu. Alah, kenapa? Sekejap. Stop presenting. Okay. Ada? Ha? Ni dah sharing dah ni dah. Ada. Okay. Alright. Okay. So ni awak punya soalan baru ni. Yang ini cikgu tak nak bincang lah. Nombor 1 ni menamakan. Menamakan ni dia level pengetahuan je tau. Pengetahuan contoh dalam biologi lah. Kalau dulu awak belajar sains, pengetahuan awak ialah kita respirasi menggunakan gas oksigen. Itu ialah satu level pengetahuan untuk sains kan, subjek sains. Sekarang ni dah biologi, nama-nama organel ni adalah satu pengetahuan pada awak. Maksudnya kalau pengetahuan tu level paling rendah lah. Okay, yang susahnya ialah bila kita nak kena baca graf, nak kena analisiskan data. Macam yang itu ialah susah. Kalau yang X, Y, Z ni tak susah lah. Okay, so apa X tu, apa Y tu, Z tu semua kena wajib tahu dah lah. Okay. Kemudian satu fungsi. Satu fungsi pun sama juga. Fungsi komponen X. So X ni ialah jasad Golgi. Bila nampak jasad Golgi tu bila ada bulat-bulat ni. Ni yang bulat-bulat ni. Okay, itu ialah jasad Golgi. Jadi fungsi jasad Golgi ialah memproses, membungkus, mengangkut karbohidrat. Dia ada banyak. Karbohidrat boleh, protein boleh, fosfolipid boleh, glycoprotein boleh. Ni satu kan? Satu markah je. Mana-mana kita sebut satu pun dah cukup lah. Mengangkut protein. Tu boleh. Tapi kalau nak sebut mengangkut enzim tak boleh. Enzim ni produk dia. Okay. Kalau enzim kita boleh sebut atau kita boleh tulis, kita ubah suai. Sebab dekat jasad Golgi ni dia ubah suai protein kepada enzim. Mengubah suai, modify. Protein bahan mentah tu diubah suai kepada enzim. Satu markah. Okay.
So ini ialah soalan yang kedua. Yang ketiga, B, terangkan dengan ringkas fungsi komponen Y dalam fotosintesis. Y ni ialah kloroplas kan? So apa fungsi kloroplas? Fungsi kloroplas? Serap Okey. tenaga cahaya. Serap tenaga cahaya ramai dapat. Tapi ni 2 markah. Satu serap tenaga cahaya. Satu lagi janganlah serap tenaga cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis dah tak dapat tahu sebab dalam soalan ada perkataan tu. Macam tu. Kalau dalam soalan tu dah ada perkataannya, kita tulis memang tak akan dapat 2 markah. Tak akan dapat markah kat situ. Dia akan dapat untuk markah yang kedua dengan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Barulah dapat 2 markah. Okay, next. Boleh ya, laju Namakan jenis larutan. Boleh. Okay, jenis larutan P dan Q. Kita kena tahulah gambar macam ni, sel tu mengecut ataupun sel tu mengalami krinasi. Bila dia krinasi, maksudnya dia dimasukkan dalam larutan yang lebih pekat. So, nama larutan. Sekejap, asal laju sangat ke? Mana soalan pigment tu Cikgu tak nampak je. Function. Soalan pigment tu dekat mana? B1. Dekat soalan B. Hilang cikgu. Tak ada cikgu ke cikgu punya? Alamak. Stop. Dia ada lagi satu soalan. B1 tu jawapan pigment ialah klorofil, bukan kloroplas. Bukan kloroplas atau pigment hijau. Tak boleh terima sebab kita pakai istilah kena klorofil. Okay. Patutnya dekat atas ni lah ada satu soalan yang tertinggal. Okay, yang jangan banyak tertinggal dah ni. Okay, next ialah larutan P. Jawapan dia ialah larutan hypertonik. Hypertonik ya. Larutan Q ialah larutan isotonik, ramai betul lah. Hypertonik ramai salah. Okey, terangkan proses yang menyebabkan keadaan sel darah merah selepas ia direndam dalam larutan R. Larutan R ni kita nampak sel darah merah ni pecah. Jadi proses dia. Okey. Yang pertama sekali kita sebutlah larutan R ni ialah larutan yang hypotonik kepada red blood cell. Kalau cik. Okay. Larutan hypotonik, kemudian air meresap masuk ke dalam sel P2. Awak salin laju Menyaling ke tidak ni? Salin. Saya ada cikgu. Okay, good. So salin lah, nanti kita nak study je punya. Awak study balik jawapan cikgu bagi ni. Bukannya study buku teks tu, tahu? Okay. So, yang ketiga, secara osmosis. Secara osmosis. Kemudian, sel membesar, sel mengembang atau membesar. Okay, yang ni banyak dia punya point dia, markah 2 je, maksudnya mudahlah nak score. Okay, sel pecah hemolisis, sel pecah atau hemolisis. Okay, itu untuk larut soalan A2, kemudian B. Okay, yang ni Okay, yang ni memang ramai salah dan tak buat. Kalau dia tak salah, dia tak buat. Okay.
Ada juga kot yang betul, cikgu tak ingat dah. Okay, terangkan apa yang akan berlaku kepada pengambilan ion kalium oleh alga. Alga ni satu jenis kita panggil tumbuhan lah kan. Macam dia boleh jalankan fotosintesis lah. Satu hidupan lah. Okay. Sekiranya terdapat cyanida. Cyanida ni ialah racun ni. Dia tulis kat situ. Pure poison. Cyanida ni ialah bahan yang beracun. So bila dia masukkan, bila ada racun dekat dalam persekitaran alga ni, dia akan hidup dekat dalam kawasan yang berair lah. Jadi dia mesti kita kaitkan dengan soalan tu. Sebab dia ada dia ada bagi tahu tentang pengambilan ion kalium. So kena kaitkan dengan pengambilan ion kalium ni lah. Okay. So apa yang berlaku ialah pengambilan ion kalium ni terhenti ataupun berkurang. Itu ialah P1. Okay, pengambilan ion kalium terhenti. Okay, kenapa dia terhenti? Okay. Kerana proses respirasi terhenti. Okey, kat sini dekat atas ni, Rajah 2.2 menunjukkan satu botol cyanida yang merupakan perencat respirasi. Okey, perencat ni maksudnya dia stopkan respirasi. Jadi dekat bawah ni kalau tulis respirasi direncatkan, tak dapatlah markah. Kena guna perkataan lain pula. Dia respirasi tu terhenti ataupun kalau perkataan yang lain, janganlah tulis terencat. Sudah. Hari ni tak stable lah. Dengan benda-benda ni sekali hilang. Okay, keluar tak? Keluar. Keluar cikgu. Keluar tapi dah habis dah hilang yang tadi. Okay. So, respirasi tu terhenti, glukosa tidak boleh dioksidakan. Kan proses respirasi ialah proses mengoksidakan glukosa. So sekarang ni P3 dia, okay, glukosa tidak boleh dioksidakan. Okay, itu untuk P3. P4, tiada tenaga dihasilkan. So bila tak ada tenaga, sebab tu ion helium tadi tak dapat diangkut secara pengangkutan aktif. Tiada tenaga dihasilkan. Tenaga ni dalam bentuk ATP lah. Okey, boleh? Itu nombor. Dapat tak? Dapat. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni okey, Rajah 3.1 menunjukkan dua jenis makanan, mentega dan minyak masak. Mentega diperolehi daripada haiwan. Ni sebab tu dia dalam bentuk
pepejal, walaupun dia di suhu bilik, dia dalam bentuk pepejal, manakala minyak masak diperolehi daripada tumbuhan. Okey, namakan kelas makanan bagi mentega. Jawapan dia ialah lipid. Okey, nyatakan fungsi kelas makanan. Jawapan dia kat sini 1 markah, untuk membekalkan tenaga. Bukan menyimpan tenaga tolong betulkan. Membekalkan tenaga, penebat haba dan juga pelapik untuk melindungi organ. So mana-mana satulah dapat 1 markah kat sini. Okey. Kemudian nyatakan seorang individu mengambil mentega dengan jumlah yang banyak dalam diet hariannya. Nyatakan satu jenis penyakit yang mungkin dihidapinya dan terangkan jawapan anda. Okey, ni 3 markah. Okey. Jawapan ni kita kena explain. Namakan dulu penyakit. Nyatakan dulu penyakit dia. So penyakitnya yang kita boleh terima, ramai yang buat obesity, boleh lah. Okey. Ataupun penyakit yang lain yang berpunca daripada lemak ni, iaitu penyakit kardiovaskular. Itu penyakit yang berkaitan dengan jantung dan salur darah. Kardio tu jantung, vaskular tu salur darah. So penyakit kardiovaskular, obesity, serangan jantung, bukan sakit jantung. Berbeza antara serangan jantung dan penyakit jantung. Penyakit jantung ni boleh jadi banyak. Jantung berlubang lah kan. So kalau serangan, heart attack. Yang berkaitan dengan lemak ni ialah heart attack. Okay, angina pun boleh juga. Angina. Ni yang cikgu nak awak study balik ni. Yang last year punya syllabus dia memang agak susah lah berbanding dengan yang tu. Okay, so namakan penyakit tu, lepas tu kita nak terangkan dia. Okay, yang pertama sekali explanation dia ialah type. Okay, yang pertama sekali, lemak yang kita makan tu, okay, awak punya point ni ada macam ni, tapi sebenarnya tak cukup, tak sampai macam tu. Lemak yang kita makan tu dia meningkatkan aras kolesterol dalam darah, bukan dalam badan, dalam darah. Okay, meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menyebabkan pembentukan plak. Okay. Plak terbentuk. Plak ni dalam salur darah. Plak terbentuk dalam dalam ataupun pada dinding arteri. Dia kena sebut macam tu. Pada dinding arteri, kemudian menyebabkan salur darah tu sempit. Salur darah sempit. Dan kurang oksigen dihantar ke otot jantung. Okay. Kurang oksigen dihantar ke otot jantung sendiri tau. Bukannya salur darah yang kita belajar jantung tu bila dia punya aliran darah dalam jantung tu pergi ke paru, masuk balik, bukan yang tu. Ini ialah kita panggil arteri koronari, yang pergi dekat tisu-tisu jantung tu sendiri. Kalau tisu jantung tu sendiri yang tak dapat oksigen, tisu tu akan mati. Yang tu yang menyebabkan serangan jantung. Okay.
Jadi kenapa tisu tu mati? Sebab dia tidak dapat oksigen. Faham tak? Faham. Sebab jantung kan organ kita panggil apa? Vital. Vital organ kita kan. Jantung, otak. Kalau dia sumbat tu dekat jari kita ke dekat kaki tu, dia punya kesan dia taklah seteruk yang dekat jantung ni. Faham tak? So jantung ni organ yang penting untuk kita hidup. Okay, jadi kalau kurang oksigen sikit pun dia dah dapat serangan jantung. Tapi kalau stroke, ada yang explain stroke pula kat sini. Tak, stroke tu bukan dekat jantung, stroke tu dekat otak. Okay, kalau nak explain, stroke ni dia dekat otak. Okay, so kurang oksigen dihantar ke otot dan menyebabkan serangan jantung. Dapatlah dah 3 markah. Tadi namakan pun dah 1 markah. Mana-mana 2 explanation kat sini, so dapat 3 markah. Okay, soalan C. Ni yang macam awak boleh guna untuk bioenzyme ni kan. Cubalah. Fotokan sikit baju, nanti cuci dengan air rendaman. Maksudnya bila dia boleh cuci dengan bersih tu, maksudnya adalah bahan enzim yang keluar daripada buah tu yang match dengan kotoran awak. Dia sepadan. Kan kita belajar enzim dia sepadan dengan substrat dia. So dia boleh tanggalkan kotoran tu, dia breakdown lah dia punya substrat tu into produk. Maksudnya hilanglah kotoran tu. So gambar macam ni nanti boleh masukkan dalam laporan. Okay. So Raja 3.2 menunjukkan 2 helai baju P dan Q yang dikotori oleh mentega. Mentega ni kotoran lemak. Cubalah cari enzim yang boleh produce kalau kotoran lemak, enzim apa kita namakan? Lipase. Lipase kan. Jadi kita try lah kotoran lemak, kotoran protein, kotoran karbohidrat macam tu. Okay, baju-baju tersebut dicuci dengan sebut pencuci yang mengandungi enzim X pada suhu yang berbeza. Nanti kalau nak buat eksperimen pun kena tengok pada suhu juga. Jangan guna ais sejuk gedi tu. Okay. So, apakah enzim X dan terangkan suhu sesuai yang digunakan untuk baju P dan Q. Kat sini kan, dia tak cikgu tak berapa suka sangat soalan ni. Untuk baju P dan Q, dia ada 2 dekat sini, P dan Q. So awak kena mention P dan Q, bukan satu suhu je. Kan ramai yang tulis satu suhu je 37 darjah Celsius contohnya. 37 darjah tu sebenarnya kena mention lah itu untuk Q. Untuk P ni, dia tak hilang foto dia. Maksudnya dia bukan suhu yang optimum lah, sama ada awak letak bawah daripada 37 tu ataupun awak letak 0 darjah ataupun awak letak lebih lebih dari 37, contoh 50 ke 60 ke. Okay, so sini sebenarnya ada 2 jawapan. Yang pertama, namakan okay. Apakah enzim X? Okey, ni kena 2 jawapan tu. Yang pertama, awak namakan enzim X tu ialah lipase sebab kotoran lemak. Okey, markah yang kedua ni yang payah nak dapat sebab tak cukup awak punya explanation tadilah. Okey, suhu yang sesuai untuk P ialah kurang dari 20. Sebenarnya mana-mana suhu pun cikgu terima. Suhu yang sesuai untuk P ialah 10 darjah Celsius macam tu. Manakala untuk Q ialah 37 darjah Celsius. So awak cari 37 boleh sampai 40 macam tu. Faham tak? Boleh faham? Faham. Faham. Apa? Tak dengar? Ni. Faham. Okay. Ya. Okay. So baju P dan baju Q tu sebenarnya kena mention suhu yang berbeza. Okay, nombor 4. Nombor 4, namakan muscle X
Okay, X ni ialah otot biceps. Semua mesti tahulah kan. Nama-nama kan ni kena tahu. Nyatakan satu ciri Z. Z ni ialah tendon, ciri dia. Ramai yang silap ni. Tendon ciri dia ialah tidak kenyal. Apa maksud tidak kenyal? Tidak kenyal ni kalau getah tu ialah kenyal. Kan? Getah ikat barang kat rumah kita tu kenyal. Okay, maksudnya dia boleh ditarik. Kalau tendon boleh ditarik, kesan dia apa? Okay, tendon boleh ditarik. Awak bayangkan. Otot dia mengecut. Ni, otot ni dia mengecut. Mengecut means dia memendek lah. Dia akan memendek. Okay. Macam dalam keadaan sekarang ni siku dia bengkok kan. Tangan dia ni bengkok. Maksudnya otot ni dalam keadaan mengecut. Memendek. Bila dia memendek, dia menarik tendon ni. Ni menarik Z tu. Dia tarik Z tu tapi Z tu kenyal. Kalau awak kata dia kenyal. Z tu kenyal, agak-agak tulang awak tu naik atas ke tak? Tak. Taklah kan. So, Z tak boleh kenyal. Z, dia sifat dia tidak kenyal tapi dia kuat. So kat sini boleh dua jawapan, satu tidak kenyal lah. Awak kena ingat macam tu, tidak kenyal dan kuat. Okay, kalau confuse dengan satu lagi ialah ligament. Okay, ligament yang ikat tulang dengan tulang. Dia ada satu lagi struktur yang mengikat tulang dengan tulang. Contohnya lah, cikgu mungkinlah kat sini. Ini tulang. Ada macam satu struktur yang mengikat tulang dengan tulang ni. Tulang ni, contohnya sendi ni boleh dibengkokkan. Okay, sifat ligament, dia mesti kenyal. Ligament mesti kenyal. Sebab apa? Sebab kita nak lipat tulang tu nanti. Kalau katalah ligament tu tak kenyal, macam mana tulang tu nak dibengkokkan? Dia macam dawai pula, dia stiffkan bahagian tu. Kan, dikeraskan bahagian tu, tak boleh bengkok. So, tak berfungsi lah sendi tu. Sekarang ni, ligament dia sifat dia mesti kenyal. Dan dengan sifat kekenyalan ligament tu lah yang menyebabkan kalau kita tengok lah, mungkin sekarang ni dah tak banyak dah tunjuk kalau dulu raya-raya lah, raya puasa ke, raya Cina ke kan, suka tunjuk dekat TV macam circus, macam apa kita panggil, dari negara-negara Cina, dia orang buat persembahan, dia orang buat pertunjukan yang boleh lipatkan badan dia orang masuk kotak lah. Ada tak pernah tengok benda-benda macam tu? Ada. Kan? Kalau dulu kat TV banyak, tak pernah tengok. Okay, persembahan yang orang tunjuk yang dia boleh bengkokkan badan dia. Benda yang kita tak boleh buat lah sebagai orang yang biasa-biasa, tak boleh buat. Bengkokkan badan dia. Okay, kecilkan badan dia, masuk dalam kotak kecil sangat. So contohnya macam tu lah, kita panggil apa, akrobatik ke apa. Kenapa boleh jadi macam tu? Ini cikgu bukan cerita je tau, ini soalan exam. Soalan exam tu contohnya dia bagi situasi seorang ahli contoh paling senang, seorang ahli gimnastik. Gimnastik kan boleh besarkan kaki dia sebesar-besarnya kan, betul tak? Besarkan kaki faham lah kan? Okay. So kenapa boleh buat macam tu? Kenapa orang ahli gimnastik ni dia boleh buat macam tu? Sebab yang pertama ialah dia kena bermula daripada dia kecil jugalah. Bermula daripada usia yang muda, dia telah menjalankan latihan tu dalam tempoh yang lama. Maksudnya dia telah buat benda tu daripada dia kecil. Iaitu berkaitan dengan
masa dia kecil tu dia punya ligamen dia lebih kenyal. Dengan sifat ligamen yang lebih kenyal ni, so dia bolehlah kangkangkan kaki dia tu. Okay, kalau dah tua-tua ni nak buat, dah tak boleh sebab kekenyalan tu dia dah ada yang berkurang lah. Okay, so ini ada kekenyalan ligamen ni, tu antara soalan yang keluar, soalan exam. So jawapan untuk soalan tu ialah latihan yang berterusan dalam tempoh yang lama, bukanlah sehari dua ke seminggu dua, tak, ini memang kena mula daripada kecil. Latihan berterusan menyebabkan ligamen dia lebih kenyal. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, so kena ingat kalau tendon tidak kenyal, kalau ligamen dia kenyal. Okay, terangkan bagaimana ciri DB1 boleh membolehkan lengan dibengkokkan. Okay, ciri ciri tidak kenyal tendon tadi kita nak explain. Okay, yang pertama ialah apabila bicep mengecut. Okay, awak salin apabila bicep mengecut, otot mengecut lah. Apabila bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan ke radius, ke tulang, ke radius melalui tendon. Sebenarnya bukan satu markah je ni, kalau ikutkanlah. Okay, dapat tak? Apabila bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan ke radius melalui tendon, menyebabkan radius ditarik ke atas. Okay, so memang tak sesuai satu markah dekat sini. Sebab apa tau? Sebab soalan pun minta terangkan ni. Soalan terangkan, manalah boleh satu markah. Kalau nyatakan lainlah. Nyatakan satu markah. Terangkan ni, betul ke dekat awak boleh kertas satu markah? Sebab cikgu takut cikgu tak bawa balik kertas. Sebab cikgu ada kat sini, ada yang soft copy ni kan. So takut tak sama pula. Betul. So soalan ni tak betul lah ni. Sebab ni soalan sekolah lain. Kalau cikgu Zalina buat, mesti dia tengok kat sini. Okay. So dapat tak 2 point tadi? Dapat. Menyebabkan radius ditarik ke atas. Okay, bagus. Kemudian tisu Z terputus akibat kemalangan. Apakah masalah yang akan dihadapi oleh pesakit ini? Kalau tisu tendon tadi putus, masalahnya ialah daya tarikan tidak dapat dipindahkan kepada radius. Daya tarikan tidak dapat dipindahkan kepada radius. Okay. Pergerakan sendi tidak berlaku. Pergerakan sendi tidak berlaku. Okay, soalan C. Tulang J terjejas akibat sejenis penyakit yang ditunjukkan. Ni nampak tulang yang ada banyak ruang-ruang kosong. Yang hitam ni ruang kosong lah, yang putih tu tisu dia, tisu tulang. So pada pendapat anda, cadangkan makanan yang sesuai untuk pesakit ini. Yang ni ramailah dapat skor. Makanan dia contohnya susu. Kenapa susu? Kerana makanan susu, nutrien dia kalsium. So makanan yang sesuai dimakan ialah susu yang mengandungi kalsium, vitamin D ke atau fosforus.
untuk meningkatkan jisim tulang, meningkatkan ketumpatan tulang. Okay, meningkatkan jisim tulang. Okay, 2 markah. Nombor 5. Okay, nombor 5. Part of respiration dekat sini. Okay, P tu ialah respirasi anaerob ataupun fermentasi. P ialah respirasi anaerob atau fermentasi. Q adalah respirasi aerob. Okay. Hasil respirasi anaerob iaitu P tadi ialah ni salah. Asid laktik dan tenaga. Okay, asid laktik dan tenaga. Okay, kemudian dalam acara larian pecut 100 meter pada hari sukan, individu P telah mengalami kekejangan otot dan terpaksa menghentikan lariannya. Terangkan mengapa kekejangan boleh berlaku. Okay, P1, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar kadar oksigen dibekalkanlah. Kadar penggunaan melebihi daripada kadar bekalan oksigen. Tu P1 kadar penggunaan. Dia guna tu lebih daripada yang dibekalkan. Okay. Menyebabkan P2 tu hutang oksigen. P2 hutang oksigen berlaku. P3 glukosa tidak diuraikan sepenuhnya atau dengan lengkap ataupun diuraikan separa sahaja. Glukosa P4. Okay, asid laktik terkumpul kena sebut terkumpul. Okay, so 2 markah. Okay, kemudian soalan X, Y, Z ni persamaan. Okay, persamaan yang pertama sekali kita boleh sebutlah ketiga-tiganya X, Y, Z mempunyai nisbah JLP per isi padu. Sebenarnya ramai yang tak dapat markah kat situ. Cikgu yang tambahkan per isi padu tu sebab kesian. Okay, JLP per isi padu yang besar. Okay. Lepas tu kenapa dia punya JLP bila JLP per isi padu besar, maka pertukaran gas tu lebih efisien. So maksudnya soalan terangkan, ni teknik satu kita bagi struktur dia. P1 tadi ialah struktur JLP per isi padu dia kan. Dari segi struktur, maksudnya dari segi struktur jumlah luas permukaan dia sebab dia punya bilangan ni banyak. Jadi dia punya luas permukaan dia besar berbanding isi padu. Okay, nak terangkan kita bagi fungsi. Okay, maksudnya bila ada JLP yang lebih besar, pertukaran oksigen lebih mudah berlaku untuk pertukaran gas. So memudahkan pertukaran gas, dapatlah 2 markah. Kalau nak sebut lembab, nak sebut lembab ke ataupun nak sebut nipis. Okay, contohnya kalau lembab kena sebut oksigen tu mudah melarut. Okay, tapi kapilari darah tak sesuai lah sebab ni serangga kan. Z ni serangga ni, sistem trakea, mana ada kapilari darah dalam serangga. Jadi adalah persamaan yang tak sesuai yang awak tulis kat situ. Okay, boleh? Boleh.
Boleh ke? Okey. So kena cari persamaan yang tiga-tiga tu ada. Kecuali lain kali hati-hatilah serangga tak sesuai kalau kita nak tulis kapilari darah. Okey, seorang perokok tegar mudah mendapat batuk berterusan. Nyatakan satu penyakit lain yang mungkin dihidapi oleh perokok tegar. So yang ni ramai yang betul. Contoh penyakitnya ialah bronkitis, kanser, tapi kalau sebut kanser kenalah sebut spesifik kanser paru. Dan juga emphysema. Emphysema ni dia punya alveolus dia jadi lebih tebal dengan mucus. Jadi pertukaran gas tu lambat berlaku. Jadi mengalami kekurangan oksigen. Okey, nombor 6 tentang sistem pencernaan. Okey, sistem pencernaan untuk bahan yang dirembeskan oleh sel X. Dekat bilis ni dia ada sel X dengan sel Y. Okey. So yang dirembeskan oleh sel X ialah asid hidroklorik. Manakala sel Y ialah enzim iaitu pepsinogen. Okey. Lepas tu fungsi bahan yang dirembeskan oleh sel X iaitu asid hidroklorik lah. Di asid hidroklorik ni menyediakan medium yang sesuai. Menyediakan medium dengan pH yang sesuai untuk tindakan vaksin. Tu dua markah kat sini kan. So tu P1. P1-nya ialah menyediakan medium dengan pH yang sesuai untuk tindakan vaksin. Okey. Kemudian P2, menghentikan tindakan enzim amylase, ILO. Dia stopkan tindakan enzim amylase ILO. P3, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Tapi kalau sebut tentang membunuh bakteria contohnya, yang tu tak terimalah sebab dia nak meningkatkan pencernaan. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan pencernaan dalam perut. Kalau sebut pasal bakteria ni dia cuma untuk protect badan kita daripada dimasuki patogen. So untuk pencernaan tu dia tak berkaitan lah. Walaupun memang fungsi asid hidroklorik tu macam tu juga kan. Tapi kena refer to soalan. Okay. Kemudian soalan C, gastric bypass procedure untuk reduce body weight. Okay. So ramalkan dua implikasi atau kesan sampingan ke atas sistem pencernaan individu tersebut selepas menjalani prosedur pintasan gaster. Pintasan gaster ni iaitu prosedur dia macam kecilkan perut tu lah. Sekarang ni kalau perut normal, makanan lalu sini, kat dalam ni ada ruang yang besar lah untuk digestion of protein. Lepas tu dia keluar dekat sini. Tapi bila kita buat pintasan gaster tu, yang ini ditutup lah, ni tutup, ini tutup. So makanan tu lalu sini je. Kan? Ni. Tu je laluan dia. So saiz perut tu kat sini kecil je. Ni ramai artis-artis buat. So tapi kita tengok ramai artis-artis buat, ramai orang buat, tapi kita tengok dia punya jawapan dekat sini Jawapan dia dia nak awak ramalkan dua implikasi atau kesan sampingan kan. Okay, yang pertama, kesan dia ialah sebab kita kecilkan perut, kita kena explain dari segi biologi jugalah. Sebab kita tahu perut ni ialah tempat digest protein. Betul tak? Protein je.
Okay. Perut ialah tempat kita cernakan protein sahaja. Jadi kalau kita kecilkan perut, maksudnya janganlah sebut pencernaan makanan, kita sebut protein kurang dicernakan. So dekat poin yang pertama ni, poin yang pertama ni kita tulis protein kurang dicernakan. Yang kedua, kita ambil yang dekat maksudnya explanation kita mesti berkait dengan bahagian perut sahajalah. So oleh kerana perut ni rembeskan asid hidroklorik untuk bunuh bakteria. Jadi bila kita dah kecilkan perut, maksudnya risiko untuk jangkitan bakteria tu lebih banyak lah sebab kurang asid hidroklorik dirembeskan. Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, so yang ketiga pun dekat perut juga. Dekat perut ialah ada asid tadi, kalau dia besar, ruang dia besar, so asid hidroklorik ni dia taklah maksudnya macam ni tau, bila kita dah kecilkan perut tu, asid tu dihasilkan dekat sini dan dia mudah naik ke atas, asid reflux kita panggil. Okay, yang menyebabkan kita rasa pedih bulu hati tu kan. So acid reflux berlaku. Okay. Yang lain-lain contohnya ulcer perut, kurang nutrisi, malnutrition, tu semua boleh terima. Okay, so 2 markah. Okay, sebagai seorang gastroenterologi, wajarkan prosedur pintasan gastro kepada individu tersebut. Okay, wajarkan ni maksudnya kita nak sebut, kita nak bagi tahu dekat individu tu sama ada sesuai ke tak awak jalankan gastric bypass ni. Okay, kita justification, kita nilaikan sama ada kita sesuai ke tak. Okay, soalan macam ni awak janganlah susah hati sebab dia akan ada 2 jawapan. Kalau tulis wajar dapat jawapan, yang tak wajar pun dapat jawapan juga. Macam tu. Okay, tapi kena explain betul lah kalau wajar pasal apa, kalau tak wajar pasal apa pula. Macam tu. Okay, so dua-dua ni betul sebenarnya kan, sebab memang betul pun gastric bypass tu ada kebaikan dia tapi still ada keburukan dia. Tapi awak jangan sebutlah wajar tapi bagi reason tak wajar, macam tu. Ataupun bagi reason bagi jawapan tak wajar tapi bagi penerangan ni wajar pula kan. Tu dah jadi kontra dapat kosong terus tau. Okay, so untuk jawab wajar kita dah bagi 1 markah dah kat sini. Siapa yang tulis wajar dapatlah 1 markah. Okay. 1 markah lagi ialah penerangan dia, iaitu kenapa kita kata wajar, sebab dapat menurunkan berat badan dengan berkesan. Itu contoh jawapan wajar. Okay, dapat menurunkan berat badan dengan berkesan atau dapat mengembalikan BMI normal dia. Okay, dapat merendahkan risiko mendapat penyakit kardiovaskular, mengurangkan tekanan darah tinggi disebabkan oleh pemakanan kita kan. Okay, so dapat merendahkan risiko mendapat penyakit kardiovaskular, dapat mengurangkan risiko diabetes ke, kanser ke. Okay, ada juga yang bersifat psikologi kat sini, dapat mengurangkan kemurungan. Bila dah kuruskan dia rasa lebih happy kan, melegakan tekanan dia. Okay, ada juga orang yang berbadan besar sampai sakit lutut, so dapat mengurangkan sakit sendinya. Okay, so itu untuk jawapan yang wajar lah. Kalau yang tak wajar, kita bagilah jawapan yang contoh macam kat atas tadi tu, menyebabkan reflux acid, menyebabkan kurang protein dicernakan, mengalami malnutrisi.
Okay, loya ada. Cirit-birit, pening, semua-semua tu ada. Itu ialah jawapan untuk tidak wajar. Okay, so cikgu nak cakap dekat sini, kalau kata kita tulis, sebab cikgu ada baca jawapan yang macam dapat mengurangkan pengambilan makanan. Okay, dapat mengurangkan pengambilan makanan, itu dekat mana? Dekat pengambilan makanan tu bukan kat perut tau. Itu dekat mulut kita kan? Betul tak? Maksudnya kita yang kurang makan atau lebih makan, Lampiran. sebenarnya walaupun perut ni kecil, tapi kalau kau nak makan juga, kan? Kalau nak makan juga, apa tu? Kalau nafsu kita kata kita nak makan juga kan? So sebenarnya walaupun perut kecil, kalau dia nak makan, dia makan jugalah. Sebab itu waktu ada juga orang yang buat pintasan perut tu tak berkesan. So tak boleh tulis dapat mengurangkan pengambilan makanan. Kalau awak rasa kenapa jawapan saya ni tak dapat markah, kalau tulis mengurangkan pengambilan makanan memang tak dapat, sebab dia bukan mengurangkan pengambilan makanan. Okay. Ada je orang yang dah buat tapi still ambil makanan, maksudnya makan dalam kuantiti yang banyak. Mama. Apa? Nanti. Check lah. Dia buka dia ni dulu. Dia cakap apa langsung. Kejap Okey. Raja 7 ni nombor 7. Nombor 7. Okey, nombor 7 ni lukiskan anak panah pada raja dalam salur darah A dan B. Yang ni ada yang buat, ada yang tak buat. Dua markah ni betul ke? Confused kat sini dua markah ni. Satu markah cikgu. Cikgu rasa satu markah je. Okey. So, lukiskan anak panah dalam salur A dan salur B untuk menunjukkan arah aliran darah antara jantung dan paru-paru. Ni yang kita belajar biasalah. Masuk jantung, keluar kot ni, keluar balik kot ni, keluar pula kot ni. Okay. So itu satu markah. Namakan salur darah A dan B. Dekat kertas awak ada label Ada kan? Salur darah A ialah arteri pulmonary. Kat sini kan tak ada label. Arteri pulmonary. Salur darah B ialah vena pulmonary. Okay. Arteri ialah yang ni lah. Vena ialah yang ni. So kan kita tahu semua salur darah arteri ni bawa oksigen. Semua arteri bawa oksigen kan, kecuali arteri pulmonary. Kenapa nama dia arteri juga? Sebab dia keluar daripada jantung. Semua salur darah yang keluar daripada jantung, nama dia mesti arteri. Tapi arteri ni sahaja yang keluar dari jantung tak ada oksigen. Sebab dia baru nak ambil oksigen dekat paru. Kalau vena pula, semua yang masuk nama dia vena. Tapi yang ini, semua vena tak bawa oksigen kecuali vena pulmonary. Okay, vena pulmonary dia daripada paru, so dia memang ada bawa oksigen yang banyak lah daripada vena, daripada paru. Okay. Kemudian tekanan darah dalam salur darah A dan salur darah B adalah berbeza. Terangkan mengapa. Okey. So tekanan dalam salur darah arteri dengan vena tadi dah tentulah arteri lagi tinggi tekanan dia. Ni. Tengok ni arteri yang kat sini. Ni arteri, ini ialah vena. Okay. Kalau arteri, dia daripada jantung ni pump keluar. Kan? So, vena pula. Vena, dia kedudukan daripada jantung ni dah jauh lah. Sebab
jantung pump bukannya darah tu keluar macam ni. Okay, dia daripada peparu masuk ke dalam. Arrow dia terbalik. So kita jawab dulu, arteri lebih tinggi. Tekanan darah arteri lebih tinggi dari vena. Okay, penerangan dia ialah arteri mempunyai dinding berotot yang lebih tebal dan lumen yang lebih kecil. Mana-manalah tu arteri mempunyai dinding berotot yang lebih tebal. Tu dapat satu markah. Ataupun arteri mempunyai lumen yang lebih kecil, satu markah. Okay. So oleh kerana lumen dia kecil, maka rintangan darah dia lebih tinggi. Okay, satu lagi, arteri bawa darah dari jantung ke peparu. Okay, manakala vena daripada peparu ke jantung. So tekanan darah arteri lebih tebal, lebih tinggi daripada vena. Okay, dapat tak 2 markas tu? Dapat. Okay. Soalan D yang seterusnya, ni dia letak Medtronic Micra, iaitu sejenis perentak jantung. Pacemaker, perentak jantung yang dimasukkan dalam jantung tanpa pembedahan. Perentak jantung buatan ini menghantar cas elektrik kecil yang merangsang denyutan jantung. Cikgu tak pastilah macam mana boleh masuk tanpa pembedahan ni, selalunya ada pembedahan juga. Okey, terangkan bagaimana Medtronic Micra berfungsi. Okey, tak kisahlah dia bagi nama apa pun kat sini, nama ni tak perlu dihafal. Tapi yang awak kena tahu ialah kalau dia sebut pacemaker ataupun perentak, maksudnya kita kena tahu fungsi dia ni adalah sama dengan SAN. Sinoatrial node. Nodus sinoatrium. Okay, nodus sinoatrium, kedudukan dia dekat sebelah kanan atrium. Tapi yang ni dia letak dekat ventricle ni. Okay, so fungsi dia sama macam SAN, iaitu kita panggil perentak jantung yang asli lah, yang original lah. Okay, fungsi SAN adalah untuk cetuskan impuls. Cetuskan impuls. Okay, kalau dalam buku teks pun guna perkataan impuls, dekat mana awak baca cas elektrik Korang tulis cas elektrik yang kecil, dekat mana korang ambil? Dekat soalan. Patutlah. Cikgu jenuh mencari. Punya kat sini je, menghantar cas elektrik kecil ni. Sekejap Perentak jantung yang dimasukkan ke dalam jantung tanpa pembedahan. Perentak jantung buatan ini menghantar cas elektrik kecil. Seperti biasalah, kalau ada kat dalam soalan, kalau kita tulis memang tak dapat markah. Macam fotosintesis tadi. Okay. So, untuk explain soalan ni, okay, kenalah guna perkataan lain. Mencetuskan impuls ni, ini ialah istilah dalam buku teks. Cikgu takut juga masa cikgu duk pangkal-pangkal soalan awak tu, mana dia orang dapat cas-cas elektrik ni. Takut ada dalam buku baru yang cikgu tak terbaca. Tapi kat sini memang dekat dalam buku teks memang impuls. Kita pakai cetuskan impuls. Dan dia bukan hantar. Ni hantar ni ialah saraf dia. Dia yang hasilkan, dia yang cetuskan. So tu kena guna perkataan cetus ni. Bukan hantar. Dia yang hasilkan. So
Okay, so P1 ialah poin yang pertama, perentak jantung menjana atau mencetuskan impuls elektrik. Okay, mencetuskan impuls elektrik. P2, impuls tu merebak ke atrium. Merebak ke atrium. Walaupun dia duduk kat sini kan, tapi impuls tu dia mesti sama dengan impuls yang asal. Kalau impuls yang asal tu dekat atrium, sini, katalah dekat sini, impuls tu dicetuskan dekat sini, maksudnya dihasilkan, lepas tu dia dibawa oleh saraf-saraf dalam atrium, dinding atrium tu bukan dia lalu dengan darah, tak. Ini dekat dinding atrium, dia hantar ke seluruh dinding atrium. Dia tak boleh ubah tempat lain sebab nanti kita punya denyutan jantung pun dia punya tu berbeza. So dia punya denyutan dia berbeza dah, mengganggulah sistem badan kita. Dia kena follow yang asal lah. Okay, hantar ke seluruh atrium dan menyebabkan atrium tu mengecut. Bila atrium tu mengecut, dia akan memaksa darah. Ni bila atrium mengecut, dinding dia tu mengecut, ruang atrium tu mengecil kan, macam dia tolaklah darah tu pergi ke ventricle serentak kiri kanan. Okay, tolak ke kiri dan ke kanan macam tu. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh, tapi dia betul dia buat. Okay, menjana impuls. Lepas tu impuls tu merebak ke seluruh atrium bahagian atas. Dia push blood menolak ke dalam ventricle. Okay. So atrium mengecut serentak dan mengepam darah ke dalam ventricle. Tu 3 markah. Dapat tak 3 markah ni? 1, cetus impuls. 2, atrium mengecut serentak. 3, mengepam darah ke ventricle. Tu 3. Boleh? Cikgu, Ya. kalau satu poin cakap benda tu menggantikan SAN dapat markah tu? Menggantikan SAN ni sebab dekat atas ni kan memang apa? Sekejap ya. Memang fungsi alat tu untuk menggantikan SAN. Kalau tak ada dalam soalan biasanya boleh dapat lah. Kat sini ada tak dia mention? Dimasukkan ke dalam jantung tanpa pembedahan, perentak jantung buatan ini menghantar cas elektrik. Biasanya boleh dapat. Menggantikan sinoatrial node. Boleh? Mungkin sama point dengan ni lah, mencetuskan impuls tu. Okay, mencetuskan impuls tu. Okay, soalan di nombor 8. Soalan di nombor 8. Soalan nombor 8. Okay, yang ini tentang tindakan antibody. Antibody kena kenal lah, antibody yang macam huruf Y ni dengan antigen. Antigen ialah yang duduk dekat bakteria ni. Ni, tiga-tiga ni. Protein. Antigen ialah protein. Okay. Yang terdapat pada patogen. Ni ialah patogen. Kena ingat balik. Ni ialah patogen, iaitu benda asing yang masuk dalam badan. Okay. Patogen dia ada protein-protein dekat permukaan badan dia. Protein tu kita panggil antigen. Protein ni yang akan rangsang sel darah putih kita, limfosit, untuk sel darah putih, limfosit untuk hasilkan antibody. Dan antibody ni dia akan spesifik dengan antigen tu. Okay, so berdasarkan rajah terangkan interaksi antara antigen pada bakteria dan antibody. Okay, tengok gambar ni. Tindakan antigen dan antibody ni ada banyak kita belajar itu, ada beberapa jenis. Tapi kalau jenis yang macam ni, satu
satu antibody yang boleh mengikat banyak patogen kan. Maksudnya ini tindakan menggumpalkan. Okay, menggumpalan ataupun penggumpalan agglutinasi. Namakan dia agglutinasi satu markah. Kemudian agglutinasi interaksi antara antibody yang spesifik dengan antigen. Ataupun kita sebut antibody yang spesifik bergabung dengan antigen. Dua markah. Okay. Interaksi yang spesifik antara antibody dan antigen melalui penggumpalan, melalui agglutinasi. Okey, kemudian bagaimana pelekatan di antara antigen dan antibody dapat mengatasi serangan bakteria? Okey, antibody menggumpalkan patogen satu markah. Antibody menggumpalkan patogen satu markah. Dan markah yang kedua dan menjadikannya apa? Dan ia mudah disasarkan oleh fagosit. Jadi menjadi ada yang buat menjadi tanda lah. Tu boleh lah. Mudah disasarkan oleh fagosit. Boleh? Okay, menjadikan patogen sasaran yang mudah untuk diperangkap oleh sel fagosit. Okay, dua markah. Okay, graf 8.2 menunjukkan perubahan aras antibody dalam darah individu A untuk jangka masa yang tertentu. Ni suntikan Ni dia ialah tentang suntikan. Okey, suntikan pertama dan suntikan kedua. Berdasarkan graf, jelaskan perbezaan gerak balas terhadap suntikan pertama dan suntikan yang kedua. Kalau nama dia suntikan maksudnya ini adalah buatan. Keimunan buatan tapi badan hasilkan antibody sendiri. Sebab yang dimasukkan sekarang ni ialah vaksin. Vaksin badan tengok graf lah. Graf ni graf untuk vaksin. So keimunan aktif buatan. Okay. So suntikan yang pertama kepekatan antibody. Graf ni ialah kepekatan antibody. Jadi kepekatan antibody ni naik tapi masih di bawah aras keimunan. Okay. Bila kita bagi suntikan kedua barulah kita dapat tingkatkan kepekatan antibody tu melebihi aras keimunan. Macam sekarang ni kan, kalau orang ambil vaksin untuk COVID, kena ambil 2 suntikan. Okay, suntikan pertama tu yang ni lah, dia hasilkan antibody. Tapi janganlah kita ni walaupun dah ada vaksin, dah kena cocok sekali tapi still tak amalkan SOP. Sebab apa? Sebab badan dia tu masih lagi kurang antibody, masih di bawah aras keimunan. Okey, dah ambil second vaksin barulah antibody tu dapat ditingkatkan melebihi aras keimunan. So aras keimunan tak boleh ditingkatkan tau, yang kita tingkatkan ialah kepekatan antibody-nya. Okey, so jelaskan perbezaan gerak balas terhadap suntikan pertama dan kedua. Okey. So yang pertama.
Okey, yang ni dia nak perbezaan. Silap-silap. Bukan silap. Kena tengok soalan nak apa. Dia nak awak bagi perbezaan. Jelaskan perbezaan. So perbezaan yang pertama ialah pada suntikan pertama, antibody yang dihasilkan antibody dihasilkan setelah beberapa hari. Sebab tu kita nampak graf ni dia ambil masa 1, 2, 3, 4 tu maksudnya lambat lah sikit. Lambat. Lebih lambat. Cikgu ambil terus kat situ. Lebih lambat. Manakala suntikan kedua, antibody dihasilkan dengan lebih cepat. Lambat means graf dia tu lebih macam ni. Cepat means graf tu naik macam tu. Okay. So, itu perbezaan dia. Kemudian penerangan dia ialah pada suntikan yang pertama, limfosit ni dia dirangsang untuk menghasilkan antibody. Okay. Dia baru nak dirangsang untuk hasilkan antibody, baru nak kenal yang spesifik semua tu, tapi untuk suntikan kedua, limfosit telah pun menghasilkan antibody. Okay, boleh tak dapat? Dapat. Okay, itu dari segi cepat dan lambat. Kalau satu lagi kita boleh bezakan dari segi antibody yang dihasilkan tu sikit atau banyak. Okay, untuk suntikan pertama, kepekatan antibody yang dihasilkan di bawah aras keimunan. Untuk suntikan kedua, kepekatan antibody yang dihasilkan melebihi aras keimunan. Itu pun boleh juga. Okay. Okay, so itu untuk soalan yang pertama. Yang kedua, proses menghasilkan vaksin terhadap virus dan bakteria mengambil beberapa langkah. Okay, langkah dimulakan dengan mengenal pasti kod genetik virus tersebut. Ni yang baru sebenarnya, kan? Pada pendapat anda, mengapakah langkah ini mesti dilakukan di dalam menghasilkan vaksin terhadap sesuatu penyakit? Oh, ni mengenal pasti kod genetik, bukannya menggunakan genetik dia. Okey, so mengapakah langkah kita mengenal pasti kod genetik ni penting sebelum menghasilkan vaksin? Contohnya macam COVID ni kan. So COVID ni virus tu ada macam-macam varian. Okay, setiap varian tu dia punya antibody ataupun vaksin dia adalah berbeza. Kan? Sebab tu orang kata yang ada dari Afrika, ada yang daripada India. Sebab dia punya spike dia tu berbeza. Antigen yang ada dekat dia berbeza. Bila DNA dia berbeza, protein dekat luar tu, spike dia tu ataupun antigen dia tu adalah berbeza. Bila semua tu berbeza, antibody pun berbeza juga. Okay, antibody dia kena spesifik. Jadi kalau sebab tu dalam keadaan sekarang virus tu ada banyak jenis. So macam sebab tu kita masih lagi, walaupun dah ambil vaksin apa semua, kita masih lagi kena kekalkan penjarakan, pemakaian mask kan, sebab virus tu ada banyak jenis. Okay, so kenapa kita kena kenal pasti kod genetik virus ni? Yang pertama sekali ialah kat sini.
Okey, yang pertama sekali untuk menghasilkan ataupun melemahkan virus tu. Boleh nampak tak yang ni? Awak nampak apa sekarang? Nampak soalan lah kan? Yes. Ya cikgu. Okey, untuk melemahkan virus, lalu virus tu menjadi tidak aktif. Kemudian virus tu akan virus akan kembali hidup tetapi tidak boleh menyebabkan jangkitan. Virus tu lemah. Kita belajar vaksin ni ia mengandungi virus yang lemah, patogen yang lemah. Tapi dengan keadaan yang lemah tu dia tak boleh menyebabkan jangkitan. Okey. Kemudian yang ketiga, dengan mengeluarkan bahagian-bahagian tertentu dari kod genetik virus, so dia melemahkan dengan mengeluarkan bahagian-bahagian tertentu dari kod genetik virus, tapi tubuh masih dapat mengenali kod genetik virus dan menghasilkan tindak balas. Dengan mengeluarkan bahagian tertentu dari kod genetik virus, tubuh masih dapat mengenali kod virus tersebut dan menghasilkan tindak balas. Sebab itu prosedur penghasilan vaksin tu lambat. Dapat salin tak? Dapat. Ada yang nak kena ulang? Cikgu, yang virus kembali hidup macam ni? Itu. Virus akan kembali hidup tetapi tidak boleh menyebabkan jangkitan. Maksudnya kan kita masukkan virus tu virus yang lemah, dia bukan ataupun virus yang mati. So kalau virus yang lemah tu walaupun dia hidup tapi dia tak aktif, dia tak menyebabkan jangkitan, maksudnya dia tak akan membiak dan tak akan serang kita punya organ-organ dalam badan. Faham cikgu. Okey, Nain boleh? Ada lagi 20 minit, boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. So habis soalan esei kita dah bincangkan dalam kelas kan? Tapi ada yang tak habis rasanya. Kalau cikgu share skema boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay. So cikgu nak share skema tu nanti. Yang ini kita stop. Kita buat yang ketiga, ada lagi 20 minit dan sesuailah dengan tajuknya. Kita nak share yang ketiga hari ni. So banyak benda awak belajar hari ni. Tingkatan 5 bab 6. Okay, nampak tak? Okay, boleh nampak? Boleh. Okay, alhamdulillah. Mana? Belum. Lagi 20 minit. Okey, bab 6 struktur bunga. Semua orang memang bab 5 dah habis kan? Betul tak? 51 belum tu. 51 bahagian mana? 5.2. Kalau cikgu buat kelas asing boleh? Rajin tak? Boleh. Boleh. Yang 54 dengan 59 habis ke? Kita habis kat? Lima 59 okey Okey. Okey cikgu. 51 nak video ke atau nak meet? Video.
Video pun boleh juga. Ni usia. Video boleh? Boleh cikgu. Video di sampai dekat mana 51? 5.2? 5.2. 5.2 tu dah ke belum? 5.2 baru masuk sikit je cikgu. Baru masuk pun surat 80 itu. Okay. Okay, so kita sambung dengan 6.1 struktur bunga. Okay, struktur bunga Jadi semalam cikgu pesan lah suruh cari bunga raya. Tak apa kalau tak ada pun, ke dah ada pun agaknya dah layu dah kot. Okay, so awak boleh tengok sendiri bunga raya tu awak potong, awak tengok gambar ni. Ni dia buat keratan memanjang kan. So boleh mula-mula tengoklah kelopak-kelopak dia ni. Okay, sebab bunga raya memang sesuai lah kita dia memang macam ni kita nak sebut bunga raya ni. Dia memang ikut gambar ni lah macam tu. Okay, so awak belah yang tengah-tengah tu tengok kat dalam ni. Okay, so kita kena tahu struktur bunga ni merupakan organ yang paling menonjol pada tumbuhan phylum Angiosperma. Angiosperma ni maksudnya ialah tumbuhan berbunga. Angiosperma. Okay, dan biasanya bunga mengandungi kedua-dua organ pembiakan jantan dan ada organ pembiakan betina dekat bahagian bunga ni. Korang pernah belajar kot bunga masa sekolah, masa sains kita dulu, ada tak? Ada. Ada. Okay, so maksudnya dah ada knowledge lah. Okay, organ pembiakan jantan kita panggil stamen. Stamen mengandungi dua bahagian utama iaitu anther dan filamen. Anther dan filamen. So apa yang dikatakan sebagai stamen ialah daripada atas ni sampailah kat bawah ni. Okay, dengan tangkai dia tu. Yang atas tu ialah anther. Anther, tangkai dia tu ialah filamen. Okay, so ada banyak stamen dekat sini, ada 4 stamen. Okay, so yang atas ni ialah anther, tangkai dia ialah filamen. Manakala organ pembiakan betina kita panggil carpel. Carpel, yang terdiri daripada 3 bahagian. Iaitu yang pertama ialah bahagian atas ni iaitu stigma. Tangkai dia kita panggil steel. Dan bahagian bawah ni ialah ovary. Okay, so tengoklah bunga raya, tengok ovary dia. Okay. Dan kalau dekat dalam rajah ni yang bahagian bawah ni ovary, dalam ovary tu ialah ovule. Okay, so untuk carpel, organ pembiakan betina terdiri daripada stigma, steel, ovule dan ovary. Okay, bahagian-bahagian lain, petal. Okay, petal ialah kelopak bunga. Ada juga istilah lain dekat sini iaitu corolla. Corolla ni dari segi dalam bentuk pusaran lah. Corolla atau petal biasanya berwarna-warni sebab dia merupakan dia menarik ejen pendebungaan seperti serangga dan haiwan. Okey, satu lagi ialah sepal yang biasanya berwarna hijau kat bawah ni. Okey. Melindungi bunga pada peringkat huduk biasanya berwarna hijau. So, kalau dalam bentuk pusaran,
Sepal ni kita panggil calyx ataupun calyx. Manakala petal kita panggil corolla. Okay. Corolla ni melindungi organ jantan dan betina dalam bunga muda atau kuduk bunga. Melindungi stamen dan karpel tadi. Okey, untuk stamen iaitu organ pembiakan jantan. Okey, terdiri daripada anther dan filamen. Anther mempunyai pundi debunga yang mengandungi debunga atau microspora. Mempunyai pundi debunga yang mengandungi debunga microspora. Filamen adalah tangkai yang menyokong anther. Okey, untuk karpel terdiri daripada stigma yang menerima debunga semasa pendebungaan. Ni stigma ni dia menerima debunga. Debunga tu datang daripada anther ni. Okey, nanti bila debunga tu terbang pergi dekat stigma ni. Stigma menerima debunga semasa pendebungaan, still menyambungkan stigma dengan ovary. Dan ovari mengandungi ovule. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. So perbezaan bandingkan antara bahagian jantan dan bahagian betina bunga. Okey, nampak tak? Kalau bandingkan mesti ada persamaan. Ni boleh keluar sebagai esei lah ni. Okey, dari segi persamaan, kedua-dua bahagian jantan dan betina bunga ni dia menghasilkan apa? Menghasilkan gamet. Tahu tak gamet? Tahu. Okey, kedua-duanya terletak pada organ bunga. Okey, perbezaan dari segi perbezaan, untuk bahagian bunga jantan terdiri daripada stamen, bahagian bunga betina terdiri daripada karpel. Okey, untuk jantan mengandungi struktur filamen dan anther, betina bunga mengandungi struktur stigma, stil dan ovari. Gariskan perkataan yang Okey. Yang ini menghasilkan pundi embrio, yang ini menghasilkan apa? Jantan menghasilkan apa tadi? Debunga. Okey, M ni ialah menghasilkan debunga. Okey. Untuk bunga jantan mengunjung keluar dari dasar ovari. mana Untuk bahagian yang betina dia terletak di bahagian tengah bunga. Maksudnya ni lah, kalau yang jantan dekat atas ni, yang betinanya kat sini. Okey. Okey, nombor 4 ni buat homework. Di manakah perkembangan debunga berlaku? Boleh buat sendiri? Boleh go. Okey, so ada lagi lebih kurang 10 minit. Cikgu stop kat sini dulu. Tolong klik kehadiran. Tolong nanti kita sambung lah nanti kita sambung dengan 6.2 ni. Memang tak boleh ambil masa sikit-sikit ni, banyak mungkin benda baru lah dekat awak. Okay, so kita stop kat sini dulu. Boleh? Boleh. Nanti cikgu buat video untuk untuk 5.1 tadi Okay, so kita stop kat sini dulu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Baca doa dulu lah. Baca doa dulu. 5.4 baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'na wa ma hafizna fardu ilaina inda hajatina ilai wa ma fil lana wal walimina wa barik lahum fi abdan fi amalin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Okay. Jumpa lagi next week. Aktif. Terima kasih. Terima kasih guru. Terima kasih Okay, cikgu. sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama. Bergiat. Betul lah. Giat. Cikgu. Ya. Giat. Cikgu, saya nak tanya sikit boleh cikgu? Bergiat dalam Ya. Siap. Kalau yang pintasan gesture tu, boleh kalau kita apa? Dia menghadkan pengambilan kan dalam satu masa itu. Boleh kita cakap gitu. Jawab. Okay, menghadkan pengambilan makanan ni kalau ikutkan dia macam apa? Dia macam kalau kita makan kita rasa cepat kenyang kan? Tapi ada juga yang maksudnya benda tu dia tak berlaku. Dia macam apa tu? Sebab yang itu dia berkaitan juga dengan kita punya ni lah, sikap kita lah. Dia tak sampai kepada menghadkan pengambilan makanan tu. Dia still makan macam biasa. Sebab itu point dekat situ tak diterima. Faham. Cikgu, apa beza fagosit dengan microphage? Macam mana? Apa beza? Fagosit dengan microphage. Okay. Sel darah putih kan ada 5 jenis. Yang monosit tu ialah sel darah putih paling besar. Dan sifat monosit ni dia adalah fagosit juga. Kan? Berganding. Okay, maksudnya monosit ni dia jalankan fotosintesis, dia adalah sel paling besar. So monosit sahaja kita panggil macrophage. Tapi sel lain yang jalankan fagositosis kita panggil fagosit jugalah. Macam apa tu, yang kecuali ni je, kecuali limfosit je yang tak berfagositosis kan. So yang 4 sel lain tu semua adalah fagosit. Tapi kalau monosit dia ada nama lain pula, dia adalah macrophage. Sebab makro tu besar, dia paling besar dan dia memakan sel lain. Okay. Maknanya kalau yang kan kerja dan sebagainya ni kita panggil fagosit lah, bukan macrophage kan? Tak. Kita panggil fagosit je. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu. Ya. Apa beza dengan respirasi anaerob? Apa beza respirasi anaerob dengan? Fermentasi. Dengan? Fermentasi. Sama. Sama je. Nama untuk respirasi anaerob ni dia merupakan satu proses fermentasi sebab proses pengoksidaan glukosa tanpa oksigen. Dia macam penapaian lah. Sama je lah kira dia. Dia tu cikgu. Atrium dengan ventricle tu dikecut asing-asing ke? Ya. Atrium dulu baru ventricle. Dia selang-seli, atas atrium bawah ventricle kan. Jadi yang jantung kecut tu kira ventricle yang kecut lah. Apa dia? Kalau jantung mengecut tu sama dengan ventricle mengecut? Tak. Kita tak ada istilah jantung mengecut. Tapi jantung kan, contoh macam jantung kan bunyi dia dup kan. Dup yang pertama tu atrium, dup yang kedua tu ventricle.
So atrium dengan ventricle mengecut berselang-seli. Atas atrium dulu, bawah ventricle. So atrium ventricle. Tapi dalam tempo yang cepat lah. Dalam berapa second, macam tu. Kiri. Tak dengar. Dia kecil kanan kiri ke? Tak, atas bawah. Atrium ventricle tu dia duduk satu atas, satu bawah. Atrium atas, ventricle bawah kan. So dia kecut atas bawah, bukan kiri kanan. Kalau atrium kiri dengan atrium kanan tu dia kecil sekali lah. Serentak. Okey. Husna, line okey ke? Boleh lah. Awak kat sedang ke? Ya. Kelas 5-4 kan? Baru tak habis lagi 5.2. So sama dengan 5.1 ke? Rasanya. So cikgu buat video 5.2 lah nanti. Share dekat group semua. Boleh? Boleh. Terima kasih. Okey. Cikgu boleh tak tanya satu lagi soalan? Saya nak tanya. Kalau macam soalan yang tahu macam dia kebat tu macam yang kod genetik tadi tu kan. Macam tak pernah dengar pun. Macam mana cara nak jawab dia cikgu? Macam saya sendiri pun tak tahu apa dia buat. Okey, biasanya soalan macam tu dia akan kaitkan juga dengan yang kita belajar. Contohnya macam soalan yang virus tu yang kita belajar, patogen tu dilemahkan. Kan? So mesti ada kaitan jugalah. Dan selain daripada itu memang kita kena banyakkan soalan kebat ni. Sebenarnya kalau bio memang banyak pasal penyakit. So nak tak nak kalau awak kena banyak membaca juga sumber-sumber lain ni. Macam anggap sebagai bacaan, sebagai knowledge lah, bukan suruh baca, suruh menghafal tu tak. Ambil sebagai pengetahuan baru ke awak macam tu. Baca artikel ke, baca surat khabar ke, benda-benda macam tu lah. Okay, terima kasih. Alright. Dah, masuk kelas lain pula. Berapa purata markah ni pelajar kelas cikgu bio? Kelas cikgu kan 3. Kelas paling okey 59. 59. Cikgu pun ni juga 59 paling okey. 54 paling tak okey. 51 ni tengah-tengah. Dia orang tes ke cikgu? Korang ada A? Tak ada A+ lah, tapi adalah yang dapat B plus ada. Cuma memang satu cikgu rasa kalau dari segi ni lah, yang pertama mungkin kita belajar online kita tak tahu tau. Sebab tapi Husna tadi dia sangat jarang join kelas online ni sebab dia duduk dekat tempat yang tak ada coverage tau. Tapi dia punya result dia lebih baik daripada kawan-kawan dia yang dekat 5.4 lah. Dia 5.4. So memang apa ni cikgu tak ada nak ni banyak sebabnya takutlah juga. Tapi kena improve lah lepas ni. Buat banyak paper 1 untuk cover banyak topik, banyak subtopik dalam masa yang cepat. Awak buat paper 1. Okay, buat latihan paper 1. Okay, faham. Maksudnya perkataan tu banyak istilah tu kita banyak kena pakai. Ya. Istilah spesifik ya. Memang bio tu lah pakai istilah banyak. Tak ada pengiraan, tak ada apa kan. Jadi kena macam tu. Tapi dia
korang praktikal cara jawab soalan. Tajuk dia tulis hari Okey Zaim, tak apa. Kita itulah cikgu kata dia proses dia awal-awal ni tapi dah tingkatan 5 juga kan. So kena belajar dengan cepat. Zaim okey, cikgu tengok. Tak tahu macam rendah. Okay. Awak antara yang okey dalam kelas awak lah. Tapi awak duduk dalam line yang okey sekarang ni, tahu tak? Okey. Zaim, eloklah tu. Zaim, Fauzan dengan Adib. Adib pun cikgu nak ni juga sebab korang je yang selalu tanya cikgu waktu kelas. Waktu kelas online ni orang lain mana ada. Ni cikgu apa? Zaim tak berhati tak dapat A. Janganlah macam tu. Cikgu boleh cakap apa, memang rata-rata pelajar memang result dia memang macam ni cikgu. Nak A tu memang susah ke? Tak tahu, saya tak tahu kenapa result macam ni semua. Dia apa, jadi kata shock tiba-tiba selama ni senang-senang apa? Maths pun susah, maths pun susah Tak tahu kenapa cikgu. Maksudnya korang dah rasa benda ni dari form 4 lagi tau. Tapi sebab form 4 tak exam kan, tiba-tiba form 5 tak apalah, at least dia macam bagi macam ni lah kat korang, macam mengejutkan, macam apa, stimulate korang supaya belajar kuat lagi macam tu. Cuma dia jangan putus asa dah lah. Kan Adik? Ya. Cikgu, yang bioenzim cikgu suruh buat tu, dia function dia boleh buat apa cikgu? Okey, function dia maksudnya macam sebenarnya itu kita tak boleh nak extract enzim tu. Function dia macam enzim-enzim lain jugalah. Sebab apa saya tak macam apa cikgu suruh apa cek baju kan, macam takut baju tu rosak pula. Tak. Jangan cuba pada baju terus. Carilah kain-kain yang contohnya macam cari kain yang warna putih yang tak pakai dah ke kan, kain-kain macam tu, jangan guna baju terus. Lepas tu jangan expect dia macam sabun wangi semua tu. Sekarang ni kita nak nampak efisien, dia boleh tanggalkan kotoran ataupun tak. Macam tu. Cuba cari kalau ada benda lain selain pada kotoran, macam enzim ni dia boleh digest lipid kan. Jadi enzim digunakan untuk apa tu, musnahkan minyak yang dibuang dekat laut contohnya kan. So korang cuba yang tu. Tak semestinya pada kain. Cikgu, saya apa terfikir juga enzim yang kita buat tu boleh tak apa try nak taruh kat makanan. Sebab apa kadang apa daging masak, saya try masak lah daging apa saya masak keras. Dia. Ya betul. Nak lembutkan. Boleh? Yang kita pakai bioenzim boleh Cubalah. Takut ada kesan sampingnya pula. Takut ada? Kesan sampingan. Kesan sampingan dia, okey. Janganlah cuba cara lain lah. Contohnya janganlah kita yang makan benda tu. Faham tak? Benda yang tak ni lagi kan, selamat ke tak. So kita cuba cara lain lah. Baik ke? Boleh juga. Memang ada enzim guna untuk lembutkan daging kan, kita ambil daun betik kan. Macam tu lah. InsyaAllah tak ada kot kalau sumber-sumber yang ni. Kalau letak sabun je lah. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Lukiskan yang berganda dua. Dah Fauzan. Cari dan sebut perkataan huruf. Okay, rehat sekarang. Iya. Cikgu. Alright. Cikgu, SPM susah macam exam ni ke cikgu? Tak tahu Lebih kurang lah. Lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau Zaim sekarang dah dapat 60 lebih, korang semua dah dapat 60 lebih kan? Ada cuba tengok. Kalau result kisah sebelum ni, yang SPM sebenar tu kan, semua orang akan duduk dekat line mana tau, sama ada A minus ataupun A plus, macam tu lah. Untuk biology A minus A plus tu lebih banyak. Yang dapat C tu 2-3 orang je.
gariskan Nantilah cikgu present dia punya data dia. tersebut. So maksudnya harapan tu insyaAllah ada, tapi janji jangan Salin dulu tercicir ni. terus. Disalin. Jangan dulu. jangan kalik terus. Jangan leka terus. Tak salin pula. Printer dah on dah. Okay. Okay, terima kasih. Sama Sama. ambil. Abang sayang. Okay, bye. Assalamualaikum. Print on the printer. Terima kasih cikgu. Abang sayang print on the printer. Print on the printer.